Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya. Apa khabar saudara semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat menghadapi hari-hari yang mendatang. Apa khabar saudara Hafiz Wan Bashirun? Waalaikumsalam ya Hafiz. Moga saudara sihat. Saudara Ma'jun kuat Selasa. Ma'jun kuat Selasa. Saudara Muhammad Dahlan Sulaiman, apa khabar saudara? Begitu juga saudara Syah Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Raja Cuma 4 tulang kering, berusahalah saudara dalam keadaan sekarang. Begitu juga dengan Openg Temu. Waalaikumsalam. Junaidi Aidi, Hashim Cik saudara Ibrahim Cik Muda, Hashim saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Azlan Yusof, saudara Nizam Ijam, apa khabar saudara? Aini Rahman, Muhammad Isham, saudara Hisham Mudin, Ishak Mudin. Begitu juga dengan Puan Ros Yun. Apa khabar Puan? Semoga sehat. Jambaria Abdullah dari Persekudai Johor. Apa khabar orang Johor? Begitu juga dengan saudara Ahmad Tarmizi Abdullah. Semoga sehat walafiat, bahagia selalu. Nur Zaidi Ismail, Muhammad Johari. Waalaikumsalam. Saudara Ramlan, Hamidah Kamat, Aizah Zah, Jaafar dan Muhammad Fazili Pali, serta teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu ya sahab. Saya mohon maaf, insya-Allah usai pencerahan ini saya akan santuni anda. Seperti biasa saudara, hari ini hari Selasa 26 Oktober 2021 merupakan hari yang ke-586 negara kita dicengah oleh virus corona. Saya melihat daripada laporan yang saya terima hari ini, nampak gayanya tak dapat bertahan lah, sebab semalam elok cantik dia turun daripada 5,666 kepada 4,782 semalam. Tapi hari ini laporan yang saya terima bahawa COVID-19 meningkat balik kepada 5,726. Begitulah keadaannya saudara, yoyo, sekejap turun sekejap naik. Dan jumlah terkumpul warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona adalah 2,442,224 orang. Semalam kematian yang dilaporkan adalah 92. Hari ini tak tahu lagi macam mana saudara. Dan untuk pengetahuan semua, pada bulan ini saja sehingga saat 26 Oktober, jumlah ini teman-teman sahabat kita yang dijangkiti oleh virus corona berjumlah 196,019 orang. Sebab itu saya katakan bahawa virus corona masih mengganas. Kerana itu berusahalah untuk kita melakukan penjarakan sosial, pastikan jaga kebersihan diri, kita jagalah keluarga kita. Saudara, usai laporan COVID-19, seperti biasa saya mohon untuk 5 minit untuk e-commerce. Jangan lupa kalau saudara mahu mewawarkan produk saudara boleh berhubung Al-Azhar di talian 0113304121. Jangan lupa boleh juga berhubung dengan beliau untuk mendapatkan bekalan haruman Setanggi Bakur untuk haruman rumah anda. Ingat saudara, wangian itu kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Jangan lupa juga boleh berhubung dengan Azhar untuk mendapatkan nikmatnya rasa renang tuk Tok Neneng ya, serta bahulu berdal, kita orang Perak. Saudara juga boleh berhubung dengan Siti Farahah untuk mewawarkan produk saudara. Siti Farahah boleh dihubungi di talian 017-711-4300 ya. Bila berhubung dengan Siti Farahah, jangan lupa dendeng manis Siti Farahah saudara. Dan bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang untuk mendapatkan bekalan buah-buahan segar saudara, dari luar negara, kiwi, ini mangga, buah apple, rangup-rangup belakangnya, anggur dan sebagainya, boleh berhubung dengan saudara Syauqi Kizinis di talian 012-357-5703. Hubungi beliau dan insya-Allah barang itu akan sampai terus ke rumah saudara. Harga yang cukup berpatutan lebih murah daripada harga pasaran. Dan akhir sekali, jangan lupa saudara, sambal kering dari dapur Cik Siti. Boleh dinikmati makan bersama telur goreng dan nasi.
Hubungi saudara Muhammad Niza 09-482-4504. Ya saudara, InsyaAllah minggu ini kabarnya Sabtu ni labun secangkir kopi saya. Mungkin saya akan berada di Slim River untuk melihat produk-produk penghasilan anak-anak muda di Slim River. InsyaAllah saudara, jangan lupa jam 4.30 petang tiap Sabtu saya bersiaran untuk siri labun secangkir kopi. Baik saudara, kita masuk tentang tazkirah singkat. Kerana hari ini saya tidak dapat memberi pengajaran yang banyak, cuma saya dapat culipan yang agak menarik tentang kisah bagaimana umat yang ingkar terhadap ajaran dan tuntutan Allah. Ini dapat kita baca pengertiannya dari surah Al-Baqarah. Bagaimana Allah berfirman, ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa. Itu untuk umat Nabi Allah Musa. Kerana yang berikan Taurat sudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalannya dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sudah itu kami maafkan kesalahan kamu. Agar kamu bersyukur, tapi ternyata mereka engkar. Dan ingatlah, Allah SWT mesti mengampunkan mereka. Tapi ingatlah, kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan keterangan yang membezakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menghina dirimu sendiri, kerana kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu sebagai korban, maka bertobatlah kepada Tuhan menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Allah yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi penyayang. Namun ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu. Ini umat Nabi Musa. Dia kata dia tidak akan beriman kepada Nabi Allah Musa sebelum kami melihat Allah dengan terang. Ini mereka berdalih-dalih tentang keesaan Allah SWT. Kerana itu akhirnya kamu disambar halilintar sedangkan kamu menyaksikannya. Ini adalah peristiwa yang berlaku pada umat Nabi Allah Musa. Kerana keingkaran mereka, akhirnya mereka disambar oleh kilat. Saudara, itulah tazkirah singkat yang sempat saya berikan malam ini. Semoga kita mendapat pengajaran. Saudara, kita masuk mutiara kata kiriman sahabat saya, saudara Hibir Hassan. Saudara, kata saudara Hibir, bersabarlah, hari ini kita diuji dengan kesusahan, kerana suatu hari nanti Allah mahu memberikan kita kesenangan. Kerana sikap mental yang kita ambil akan menentukan seberapa besar kesannya kepada kita. Terima kasih saudara Hibir, saudara Ahmad Yusof, Ahmad Zaidah Mahmudi. Terima kasih saudara Hibir atas kiriman kata-kata mutiara untuk kita kongsi bersama. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat saudara, jika negara berbelanja tanpa had, maka negara akan menjadi muflis. Dan hari ini kabarnya bahawa bantuan mereka yang hilang pekerjaan daripada pimpinan kerajaan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sejumlah RM500 kabarnya sudah pun ada yang telah pun dimasukkan dalam akaun anda. Silalah semak, kemungkinan anda adalah antara penerimanya. Bersyukurlah apa yang kita ada, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah antara maruah dan harga diri. Saudara, apa yang saya maksudkan antara maruah dan harga diri? Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, air ditimba, periginya dalam, baiknya rakan, memberi laluan. Asyik berlumba, terjun ke kolam, katak dimakan, si ikan haruan. Itu sindiran Pak Nazil kepada pimpinan yang melompat-lompat menjadi katak. Akhirnya mereka juga terjebak dalam masalah dan dibaham oleh ikan haruan. Ikan haruan itu tentulah mereka-mereka yang berada dalam suasana tertentu. Cucu saya ni bila saya buat pencerahan sambil senyum, dia nak masuk juga, okeylah tu. Salam malam bila saya buat pencerahan, dia akan mengintai-ngintai bila Aki buat pencerahan. Dia pun masuk. Bukan apa, kita hidup kita ni itulah. Ada anak, ada cucu. Kemudian kata Pak Nazir lagi, pergi Tampin pagi hari, terus ke Melaka makan laksa. Ramai pemimpin tak sedar diri,
gelojoh mereka menghina bangsa. Itulah cara Pak Nazir mengkritik, melakukan kritikan sosial terhadap pemimpin kita. Kerana bila mereka gelojoh, sebenarnya mereka menghina bangsa sendiri. Saya juga ingin menyantuni pantun Pok Sujit dari Kelantan. Katanya, sekawan merpati makan sagu, dijinjing bersama ke atas parit. Kalaulah parti Melayu untuk Melayu, Islam itu untuk apa? Sekawan merpati, kemudian apa? Dia buat kesilapan tadi tu. Betul lah, pembayang maksudnya tak betul tu. Sekawan merpati makan sagu, dijinjing bersama ke atas para. Parti Melayu, matlamatnya Melayu. Jadi parti Islam, matlamatnya apa? Itu persoalan yang dilontarkan oleh Pak Sujit dari Kelantan. Bagaimanapun kita santuni juga pantun orang garang daripada Perak. Saudara Nordin. Beliau adalah merupakan antara pencetus minda pada dunia anak muda di negeri Perak. Ini untuk berdikari. Kata saudara Nordin, cantik sungguh burung merak, kepak mengembang, nampak megah. Kasihan nasib graduan Perak, merantau ke Selangor, memajak tanah. Rupanya beliau menyatakan bahawa terdapat beberapa graduan yang mahu mengusahakan perusahaan ataupun peladangan. Mereka tidak mempunyai tanah, akhirnya terpaksa berhijrah ke Selangor, mengintai kalau ada peluang, dan mereka telah pun mendapat sebidang tanah untuk mengusahakan ladang mereka. Mungkin minggu ini akan saya santuni, hari Sabtu nanti, saudara. Kemudian kata saudara lagi, jambangan bunga sudah dipetik, seri nampak halaman rumah. Bangsa Melayu gila berpolitik, tidak perasan rugi yang bertambah. Jadi beliau mengingatkan kepada kita semua, jangan memikirkan soal politik sangat. Sebab bangsa kita semakin ketinggalan, saudara, ya. Terima kasih saudara Nordin, terima kasih Pok Su, terima kasih Pak Nazir yang saban hari menghantar kiriman kepada saya tanpa henti-henti. Begitulah mereka melakukan kritikan sosial. Seri-seri baju merah, baju untuk malam ni merah sebab saya mempertikaikan antara maruah dan harga diri. Seri. Baik saudara, kita masuk bab gedung ilmu sedikit. Bagaimana tulipan daripada buku pemimpin dalam apa tajuk dia? Pemimpin dalam ungkapan Melayu. Ini buku kiriman sahabat saya Tan Sri Johan Jaafar. Kerana warga bangsa Melayu sejak dari dahulu mendabarkan setiap pemimpinnya mestilah bijak berkayuh menongkah arus, bijak marah dalam tertawa, bijak senyum dalam susah. Pemimpin sepatutnya begitu. Dalam arus dia sanggup berkayuh, tapi bila marah nampak tertawa, tapi dia senyum walaupun hatinya susah. Cerdiknya pemimpin Melayu itu mengurung dengan lidah, cerdik mengikat dengan adat, cerdik menyemak dengan syarak, cerdik berunding sama sebanding, cerdik muafakat sama setingkat, cerdik mengalah tapi tidak kalah, cerdik berlapang dalam sempit. Itulah kehebatan pemimpin Melayu yang menyerlahkan kemampuan mereka apabila cerdiknya berlayar di perahu yang bocor, cerdik duduk tidak suntuk, cerdik tegak tidak tersundak, pandai memilih tempat jatuh, pandai menghapus orang dikening. Orang dikening itu dia perhati, dia keling, dia tahulah orang itu boleh dipercaya ataupun tidak. Pandai menyambung patah arang. Sebab itu ada bila mengatakan menang jadi arang, kalah jadi abu, jadi berpatah arang kata orang itu. Tapi pemimpin pandai menyambung patah arang, pandai menilai kilat beliung, pandai meneroka kilat cermin. Itulah pemimpin Melayu. Kita sambung lagi malam esok. Okey saudara, itu culipan yang dapatan saya tentang pemimpin Melayu yang harus bersikap sedemikian, saudara, ya. Saudara Abdul Rahman, saudara Kanda Zainal, saudara Syahami. Begitu juga dengan saudara Dr. Ahmad Humaizi. Apa khabar, Dok? Saudara Habibah Abidin, Syahri, saudara John Jenim, Margaret. Baik saudara, saya ingin memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan ke dalam channel YouTube. Semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang dilakukan. Begitu juga sebarang komen pembaca juga saya tak bertanggungjawab. Jadi sebelum anda menghantar kiriman ataupun beri komen, bukan hanya kepada live saya, kepada suntingan tersebut, maka fikir-fikirlah bahawa itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab kerana bagi saya tidak mampu untuk menilai satu persatu, saudara, ya.
Dan ingat saudara, ini adalah pencerahan politik menerusi apa yang saya faham, apa yang saya tahu. Saya ingin memberi pencerahan melalui pengalaman saya. Saya kena ingat saya pakai baju Melayu ni, baju merah. Merah itu tandanya orang UMNO, saudara. Dan ini pencerahan politik, dan bila kita berbicara, kita mesti berprinsipkan pada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jadi kalau saudara tidak bersetuju pun tak mengapa, kalau saudara bersetuju pun tidak mengapa, tak ada masalah, saudara. Dan saya mengharapkan kalau saudara saling bertukar-tukar pandangan, gunakanlah bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni dengan penuh keharmonian. Ya, saudara, saya agak dapat terkesan melihat curipan ada teman mengantar tentang nasib ketua keluarga sepanjang 2 tahun ini, saudara. Banyak orang lupa, sibuk dengan politik, kita terlupa tentang untung nasib ketua-ketua keluarga. Bukan hanya untuk yang B40, tetapi M40 pun begitu terasa. Sebab itu kita amat mengharapkan agar bajet yang akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul pada hari Jumaat nanti biarlah benar-benar menjaga kebajikan rakyat, sama ada dari T20 hinggalah ke bawah. Kerana semua golongan ini sekarang ini terkesan. Saudara tidak tahu bahawa mungkin ada kalangan mereka yang sedang hebat berpolitik, dia lupa bahawa rakyat masih lagi tenat, masih lagi berada dalam keadaan getir dan perit menghadapi kehidupan yang sebegitu sukar. Kerana sebab itulah kita amat mengharapkan agar janganlah macam-macam dengan BPN ke BPR ke apa pun. Jadi dapat apa pun berikanlah untuk rakyat. Jadi sebenarnya ramai yang tak dapat sepenuhnya. Jadi pentadbiran pengurusan harus diperkemas. Jadi umum 10 juta rakyat akan dapat. Memanglah kena 10 juta yang dapat, jangan hanya atas kertas. Jadi kita mengharapkan agar apa-apa pengumuman, kalau kata 10 juta yang dapat, biarlah betul-betul 10 juta orang, bukan 10 juta ringgit. Dan kita mengharapkan benar-benar, saya amat mengharapkan bajet kali ini yang akan dibentangkan pada Jumaat nanti benar-benar bajet yang menyantuni semua golongan rakyat, supaya inisiatif dari kerajaan akan dapat dibelanja untuk rakyat, bukan hanya untuk mereka yang golongan tertentu saja. Sebab itu saya mengharapkan agar negara kita dapat segera dipulihkan ekonominya. Kedudukan sekarang memang belum pulih, saudara. Mungkin saudara merasakan bahawa saudara tidak terkesan, kerana mungkin bahawa ada yang baru dapat 1,000 daripada kumpulan Wang Sebarang Pekerja. Bagaimana yang tak dapat? Bagaimana yang masih lagi terpaksa menyembah beberapa bank untuk mendapatkan moratorium tak akru, janji 6 bulan, sekarang ni tinggal 3 bulan. Jadi keadaan inilah yang membuatkan rakyat begitu terkesan sebenarnya, saudara. Kehidupan masih diteruskan. Saya kadang-kadang mengeluh bila saya melihat keadaan warga bangsa kita yang sebenarnya begitu terkesan sejak daripada PKP yang pertama dulu lagi. Sejak virus corona menyerang, sejak ekonomi kita merudum, memanglah ekonomi kita dalam keadaan limbo yang tidak menentu, saudara. Bagaimanapun saya sebenarnya juga bersyukur sebab saya dapat kiriman daripada Saudara Abdul Muin Abadi. Beliau merupakan penyelidik PhD di Faculty of Governance and Global Affairs di Leiden University Belanda. Kirimannya dia mengatakan bahawa terkini nasib 40 rakyat Malaysia di Sudan dan aset Petronas yang dirampas oleh rejim Abdallah Hamdok yang pro-Israel sudah pun menjadi tumpuan dunia. Apakah mungkin kita dapat kembali aset kita? Kerana sudah pun berlaku rampasan kuasa semula di Sudan. Saudara, sebab itu saya kata karma Tuhan. Kalau pimpinan kerajaan itu zalim, maka zalimlah mereka terima balasannya. Saudara, semua orang tahu di Sudan itu berlaku seringkali berlaku rampasan kuasa demi rampasan kuasa. Sebab itu kita mengharapkan jangan kita mewujudkan sebarang suasana yang tidak diingini, saudara. Kerana kalau revolusi diwujudkan, revolusi never ending. Sebab itu kita mengharapkan kalau berlaku peralihan kuasa pun biarlah secara tenteram. Waktu UMNO Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya yang lalu, kita menyerahkan kuasa dengan begitu mudah. Tidak ada sebarang gerakan, segala kejadian, kacau bilau. Begitulah murninya jiwa pemimpin Barisan Nasional yang ketika itu dipimpin oleh Datuk Seri Najib. Tak ada kita nak wujudkan amarah,
nak bakar bangunan, tidak. Jadi kalau kalah, rakyat menentukan, serahlah kepada siapa yang pilihan rakyat. Selepas itu yang terjadi kita tak tahu. Saudara. Jadi sebenarnya berbalik kepada apa di Sudan, sebelum ini kerajaan Sudan ialah pro-Israel. Beliau adalah pimpinan daripada Abdallah Hamdok. Tindakannya begitu melampau, bukan saja merampas aset Petronas pada 5 Oktober lalu, bahkan turut mengeluarkan waran tangkap terhadap pengurus Petronas di Sudan pada 12 Oktober. Malahan, Abdallah Hamdok yang sebelum ini merupakan ahli ekonomi Mesir Barat di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, turut bertindak merampas aset milik warga Turki, Pakistan, Qatar dan China dan negara-negara yang kurang mesra dengan agenda geopolitik Barat. Abdallah Hamdok juga bertanggungjawab mewujudkan hubungan diplomatik Sudan dengan Israel pada tahun 2020 selepas tumbangnya Jeneral Omar al-Bashir yang bertanggungjawab bekerjasama dengan Petronas dalam membangunkan industri petroleum. Jadi apabila rampasan kuasa Jeneral Abdin Fattah al-Burhan hari ini akan menyaksikan bagaimana Abdullah Hamdok yang pro-Israel serta beberapa menteri yang lain telah ditahan. Hari ini lapangan terbang Sudan dilaporkan ditutup dan penerbangan antarabangsa digantung. Jadi sebagaimana kita duga, bila ini berlaku, kuasa barat seperti Amerika, serta Eropah dengan serta-merta mendesak supaya Abdallah Hamdok dibebaskan segera dan mengugut akan menghentikan segala bantuan dan kerjasama antarabangsa dengan Sudan. Inilah akibatnya negara kecil sentiasa dicaturkan oleh kuasa-kuasa barat. Saudara. Jadi saya bersyukur kerana sekurang-kurangnya rejim yang menzalimi Petronas kita ini sudah pun tumbang. Dan moga Petronas dapat kembali menjalankan perniagaannya dan dapat kembali aset-aset yang dirampas serta 42 orang warga kita, warga yang bertugas dengan Petronas dapat dibebaskan semula. Saudara, bersamalah kita berdoa agar rakan-rakan kita, saudara kita yang berada di Sudan dalam keadaan yang selamat. Jadi setakat hari ini Kementerian Luar belum memberi kenyataan. Saya pun tak tahu macam manalah keadaan mereka. Sepatutnya Kementerian Luar sudah pun menghubungi diplomat kita yang berhampiran dengan Sudan. Kalaupun kita tidak ada lagi pejabat diplomatik kita ditutup mungkin, dan negara yang berhampiran sepatutnya menghantar laporan apa yang berlaku pada warga kita. Hari ini ini sedap juga. Hari ini akhirnya Datuk Seri Najib Tun Razak mengambil tindakan. Lama sangat bersabar, maka beliau mengambil tindakan memfailkan saman terhadap bekas pegawai negara Tommy Thomas kerana didakwa membuat pendakwaan salah terhadapnya dalam beberapa kes jenayah. Saman itu difailkan menerusi firma Raj Ong dan Yudhistra di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Saman itu menamakan Thomas dan kerajaan sebagai defendant. Jadi daripada culipan yang dilihat oleh Malaysia Kini, bekas barang itu berkata Thomas telah melakukan misfiançance dalam jawatan awam, penyalahgunaan proses dengan niat jahat dan kecuaian. Kita mengharapkan agar perkara ini biarlah mahkamah menentukan. Kita tak boleh nak komen, saudara. Setiap kali kita memberi pandangan dan komen, maka setiap kali itulah kita akan dilihat sebagai contempt of court ataupun menghina mahkamah. Bagaimanapun kita amat mengharapkan biarlah kebenaran itu menyerlah dengan sendirinya, walaupun mengambil masa yang agak panjang. Saudara, Tommy Thomas, bersedialah anda. Sekala dulu anda boleh membuat tuduhan itu dan ini, saudara. Tapi bila sampai waktunya, pikullah. Saudara, saya juga amat terkesan. Saya betul-betul terperanjat, saudara, bila melihat rakaman video yang memaparkan Adun Kota Kemuning daripada parti DAP. Beliau merupakan pengerusi Jawatankuasa Tetap Pemberdayaan dan Pembangunan Sosio-Ekonomi dan Kerajaan Prihatin Negeri Selangor, iaitu Gana Batirau, anak lelaki beraman. Ia esko kerajaan di Selangor. Itulah kadang-kadang DAP ini, kalau bila saya lihat dalam pemimpin DAP daripada keturunan India, mereka lebih melampau bila sikap-sikap yang mereka tontonkan bila dapat kuasa. Kerana beliau sanggup memaki hamun pegawai dari Jabatan Pengairan dan Saliran, itu JPS Selangor, hanya kerana tidak puas hati dengan isu banjir di Taman Seri Muda. Jadi sewajarnya peristiwa tersebut Menteri Alam Sekitar kena menuntut kepada Kerajaan Negeri Selangor, kerana peristiwa tersebut adalah menyangkuti kaki tangan mereka.
Jadi kerajaan negeri Selangor perlu memberi penjelasan bagaimana peristiwa itu boleh berlaku. Apakah ini budaya pimpinan kerajaan negeri yang syarat dengan maki hamun untuk melampiaskan rasa tidak puas hatinya atau amarahnya? Dan saya tertanya, apakah perasaan yang dialami oleh pegawai JPS bila dimaki serta buka oleh adun DAP ini? Antara kata-katanya, kerja bodoh macam ini macam, tak boleh buat kerja, tak tahu baca punya orang, macam bodoh punya kerja. Jadi memperbodohkan kaki tangan kerajaan, sedangkan mereka berkhidmat dengan baik. Dia nak marah-marah lah, tapi bukan itu caranya. Maki hamun secara terbuka, dan kita lihat apa yang dia terpapar dalam media sosial. Malahan di samping maki itu, pegawai tersebut juga diberikan ingatan oleh adun DAP itu. Dia lebih kurang macam beliau juga di Melaka. Dia kata, you must understand, I'm an EXCO member. Besarnya pangkat dia. You must understand, I'm an EXCO member and I'm an elected rep. Artinya aku ni wakil rakyat. Kau kena tahu. Gitulah cara mereka menyergah kaki tangan kerajaan. Sebab tu saya minta agar Menteri Alam Sekitar kena menghantar satu notis rasa tidak puas hati bila kaki tangannya diperlakukan sedemikian. Please, dia kata, you don't know me. Saya baca tu, malahan dia pun mengugut, I'm a lawyer by profession. Jadi bagi saya lah, tidak mungkin pegawai JPS Board ada melakukan silapan. Memang kita tak nafikan, mungkin ya saudara. Tapi apakah wajar mereka ini dimaki hamun serta buka oleh adun DAP ini? Dan rakaman video beliau dimaki pula dihebahkan. Jadi sepatutnya, bukankah lebih wajar sebagai adun, sebagai pemimpin, sebagai EXCO kerajaan negeri, beliau mengawal amarahnya dan bertindak secara profesional, berbincang kenapa dibuat begini, kalau mungkin dari segi saluran paritnya begini, buat begitu. Apa salahnya berbincang dengan baik? Kita warga cinta damai, bukan penuh dengan maki hamun. Jadi saya agak terperanjat lah. Tapi jika pemimpin DAP sudah boleh berkeluarga bini bila hanya berkuasa di peringkat negeri, bagaimana pula agaknya kalau mereka kembali berkuasa di Anjung Seri Perdana? Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Dulu pun masa mereka berkuasa di Anjung Kuasa Seri Perdana, Kuala Sigaran, saya masih tak lupa. Bila di Melaka dia mengatakan bahawa bumi ini bukan milik orang Melayu. Saya masih tidak lupa. Ya saudara, jangan kita lupa setiap penghinaan yang dilakukan terhadap bangsa kita. Jadi mungkin juga kesan daripada ramai yang tak tahu. Bila saya tengok rupanya daripada portal Barisan Nasional, kiriman Datuk Ashraf Wajdi, beliau merupakan ketua pemuda. Dia kata bahawa EXCO yang tersiar pada hari ini, EXCO tersebut adalah merupakan orang yang dipercayai yang turut menularkan kenyataan yang berakhir dengan berlakunya tragedi himpunan 10,000 penganut Hindu di Kuil Mariaman Sheffield yang akhirnya adik Adam terkorban. Jadi sepatutnya, kata Datuk Ashraf selaku ketua pergerakan pemuda, dia pun hairan kenapa beliau itu dilihat masih kebal. Hingga saat ini tidak pernah didakwa atas akta hasutan, malahan terus angkuh dengan kes terbaru memaki hamun penjawat awam pula. Jadi ini tuntutan pemuda. Pemuda menuntut agar satu siasatan perlu dilakukan. Kita tak boleh biarkan kalau pemimpin bertindak, orang kata beraja di mata, bersultan di hati, saudara. Dan hari ini lebih menggusarkan saya bila menyangkut soal masalah ini. Utusan melaporkan bahawa lebih 1,000 penduduk di 2 perkampungan, iaitu di Kampung Lubuk Cina dan juga Sungai Timun dan Sungai Radin dalam daerah Rembau, saudara, mereka membantah hasrat untuk memindahkan sebuah kuil yang didakwa berusia 100 tahun dari ladang Bukit Bertam ke kawasan berhampiran penempatan penduduk Melayu di Rembau. Jadi sebagai pengurusi Masjid Kariah Lubuk Cina, Profesor Dr. Hashim Hamad, dia berkata desas-desus pemindahan kuil berkenaan sudah diketahui penduduk sejak lebih setahun lalu. Bagaimanapun pada waktu itu penduduk masih belum mempunyai bukti bahawa kuil berkenaan akan dipindahkan ke kawasan penempatan Melayu.
berbanding di tempat asal itu lebih kurang 1 kilometer daripada kampung tersebut. Jadi menurutnya kami tidak halang mereka untuk memindahkan kuil itu sebab ini tanah mereka. Tapi apa yang menjadi persoalan, kenapa kuil ini dipindahkan ke kawasan yang majoritinya penduduk Melayu? Jadi katanya kata profesor tersebut, kalau mereka pindahkan ke Bukit Kunyit, iaitu lebih kurang 2 kilometer dari situ, mereka tak kisah kerana di sana terdapat lebih ramai masyarakat India. Oleh kerana kerja-kerja memindahkan kuil yang masih belum mendapat kelulusan daripada pejabat daerah dan Tanah Lembau, kami telah pun membuat laporan polis pada 23 Oktober lalu katanya. Sementara itu, Setiausaha Berjawatan Kuasa Bertindak Pemindahan Kuil di Kampung Sungai Radin, Saudara Ghazali Yaakob berkata dia terkejut apabila mendapati kerja-kerja membersihkan kawasan ladang sawit berhampiran jalan utama di Lubuk Cina iaitu Sungai Radin telah dilakukan sejak 19 Oktober lalu bertujuan untuk memindahkan kuil lama. Jadi saya harap bahawa pimpinan masyarakat tersebut berundinglah dengan baik, jangan wujudkan perpecahan, jangan wujudkan pergaduhan, dan pihak ladang juga hormatilah sensitiviti kaum. Saudara, jadi kita tak mahu apa yang berlaku di kuil Sri Maharana tu, Victory Maharaniam di Subang. Kita tak mahu. Kita warga cinta damai. Jadi sensitiviti kaum juga perlu dilihat, perlu diperhalusi. Janganlah buat begitu ya saudara. Sebab itulah saya katakan bahawa banyak ini saya seronok juga bila dapat kiriman daripada sahabat saya, Dato' Rahman Bakar, Abang Rahman Bakar Marang. Dia kata banyak manusia sekarang ni ikut nafsu bila mereka jadi pemimpin. Mereka tidak mengikut panduan yang telah Allah tetapkan. Itu sebab negara kita jadi haru biru. Suasana politik sekarang ni jadi kelang kabut. Tapi seronok juga katanya bila kita melihat bagaimana kita melihat mereka jatuh. Mereka jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh. Itu kata Datuk Rahman. Tapi mereka yang pilih jalan itu, bukan kita. Masalahnya bila dah jatuh, mereka mencari kita, mencari rakyat untuk mereka bangun semula. Artinya rakyat yang memberikan mereka kegemilangan tersebut. Lepas tu mereka lupa balik pada kita. Begitulah keadaannya. Mereka jatuh cari rakyat, bila dah naik lupakan rakyat. Kemudian jatuh balik, naik dia balik. Jadi pemimpin lupakan rakyat. Begitulah katanya. Macam apa dalam filem Piramli, jatuh bangun, malam ini, malam besok, malam ini besok. Begitulah sampai Abang Jamil mampus. Saudara. Itu kiriman daripada Datuk Rahman Bakar yang amat menyentuh saya bila saya tengok keadaan begini, melihat suasana sekarang bila kita mau bicarakan antara maruah dan harga diri. Kerana sebenarnya saudara, banyak orang tak tahu, mereka banyak menyalahkan UMNO. Saya pun tak hairan, sikit-sikit UMNO je yang salah. Jadi tak adalah parti lain yang salah. Apa-apa pun UMNO, bukan pemimpin. UMNO saya salah. Daripada 4 orang adun ni di Melaka saudara, daripada 4 orang adun yang tumbangkan kerajaan Melaka, termasuklah 2 orang UMNO. Jangan dinafikan. Seorang daripada parti PBM dan seorang lagi bekas daripada parti DAP. Dan mereka mengadakan mesyuarat rahsia dengan 4 orang ni. Kerana yang ditumbangkan ialah ketua daripada ketua Pakatan Harapan yang 4 orang adun ni yang mereka suruh beri peluang untuk ambil kerajaan Melaka, ialah daripada Pakatan Harapan. Kemudian yang menyarankan supaya jumpa TYT untuk suruh lantik ketua menteri baru adalah daripada Pakatan Harapan dengan sokongan 4 adun sebut, iaitu ketua PH Melaka yang membantah pemburuan Dom Melaka dan mahu kerajaan Melaka diserahkan saja kepada PH ialah daripada Pakatan Harapan yang menerima manfaat terbesar setelah kerajaan UMNO Melaka tumbang ialah Pakatan Harapan sebenarnya saudara. Tapi kenapa pula UMNO disalahkan? Apakah kerana kerajaan Melaka itu dipimpin oleh pemimpin UMNO dan ditumbangkan kerana ada 2 orang UMNO di situ? Tak bolehlah kita main pukul rata begitu saja. Jadi mereka berkomplot untuk tumbangkan kerajaan UMNO di Melaka. Tapi yang disalahkan kerajaan UMNO Melaka. Mana logiknya saudara? Sebab itu saya melihat hasil kajian di Melaka mendapati ini sebenarnya benar saudara, bahawa orang Melaka, rakyat Melaka sebenarnya mereka mahukan muafakat nasional.
Sebab majoriti tidak menyokong PAS bekerjasama dengan PBM. Dan ada juga yang masih lagi berada dalam kedudukan atas pagar. Tapi ramai yang bersetuju dengan UMNO dan Barisan Nasional. Dapat kita lihat daripada WhatsApp, daripada survei yang dilakukan. Tapi apa yang berlaku sekarang ini, PAS masih lagi nak ajak kita bersama dengan PBM. Ini saya tak boleh brain. Malahan kita pun hairan juga macam mana Menteri Kesihatan boleh buat pengumuman, tak boleh adakan majlis pelancaran, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Malahan ahli parlimen, calon-calon yang nak bertanding pun dah tak boleh lagi bersemuka dengan rakyat. Saya tak tahulah kenapa. Saya amat menghormati, I really respect. Saya amat hormat pimpinan UMNO. Tak apalah, tak dapat buat di Melaka, kita buat dekat PWC. Sebab itu saya kata, mari kita lihat siapa yang kena. Tak boleh buat di Melaka, kita buat di PWC, bukan jauh mana pun. Saudara, kerana saya melihat petang tadi, saya seronok, saya lega melihat petang tadi tersiar gambar dalam media sosial dan dihantar kepada saya bagaimana Presiden UMNO bersama dengan Timbalan dan 3 naib presiden mengadakan pertemuan. Saya yakin pertemuan itu adalah untuk menyantuni suasana pilihan raya di negeri Melaka. Sebab itu besok, mulai pukul 8 besok, majlis pelancaran jentera pilihan raya akan diadakan di PWC jam 8 malam. Tak dapat buat di Melaka, kita buatlah di tempat kita, di rumah kita sendiri, tak jauh mana pun. Saya juga dikabarkan perbincangan sudah pun hampir selesai dalam penentuan siapakah calon-calon yang akan diturunkan untuk bertanding di pilihan raya negeri Melaka. Saya merasa gembira sebab kabar yang saya dapat, besar kemungkinan kali ini ramai muka-muka baru yang akan diturunkan. Dan ada juga kalangan pemimpin muda. Dan tidak kurang juga ada pemimpin wanita yang boleh kita santuni. Nampak-nampaknya apa yang kita minta sudah ada kejayaannya. Tapi belum boleh dinyatakan secara rasmi sebab tiada pengumuman. Kabarnya di Melaka, pimpinan sudah mula mendengar isi hati warga akar umbi, saudara. Cuma yang hairannya orang macam Azmin. Sebab itu malam tadi Datuk Lokman Adam ditanya. Bila Azmin kata akar umbi UMNO mahukan supaya UMNO bekerjasama dengan PBM dalam menghadapi pilihan raya di Melaka. Jadi Datuk Lokman malam tadi ditanya lagi. Akar itu siapa? Umbi itu siapa? Apakah akar itu Syahidan? Apakah umbi itu Tan Sri Anwar Musa? Katanya. Jadi dia tak faham. Dia tak faham dan tak mengerti bahawa warga UMNO tak boleh terima mereka. Sebab itu sekarang ni dia pun buatlah cerita dongeng. Kononnya bahawa masih belum terlewat untuk UMNO bekerjasama dengan PBM. Dengan alasan dia kata pintu rundingan antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sebelum melangkah masuk pilihan raya negeri Melaka belum tertutup sepenuhnya. Kerana masih terdapat akar umbi UMNO. Ya, selaku pengarah pilihan raya negeri Melaka kali ini, Azmin Ali, dia kata penolakan yang dibuat adalah sebab oleh Presiden UMNO. Dia lupa bahawa bukan itu kehendak Presiden. Presiden UMNO hanya sekadar menyantuni, mengikut kehendak ahli-ahli UMNO. Malahan sekarang ni mereka melakukan sewa. Kononnya bahawa ada 191 bahagian pula yang mahukan UMNO bekerjasama dengan PBM. Saya kata ini ya Allah, ya Tuhanku, apa punya sewa? Apa punya cara mereka mau mengelirukan warga UMNO. UMNO dah jelas. Ya, sebab itu dia kata itu pandangan Presiden, bukan pandangan kita. Saya tak tahulah apalah Azmin Ali ni. Saya seronok juga bila dia kata Parti Bersatu ada track record yang cemerlang. Sebuah parti diasaskan prinsip melawan rasuah dan salah guna kuasa dalam sistem negara pada hari ini. Kata Azmin Ali. Jadi dia lupa ke? Sama ada dia lupa atau sengaja buat lupa. Tetapi rakyat tidak lupa bagaimana 18 bulan negara berada di bawah pemerintahan teraju kepimpinan Perikatan Nasional, macam-macam kebejahatan berlaku. Rakyat dah terpasung di rumah, hidup susah. UMNO tuntut nakkan 10,000 daripada Kepulauan Seribu bekerja. Mereka berdalih-dalih. UMNO minta supaya adakan
pemberian moratorium daripada bank, mereka berdalih-dalih dan dia lupa macam mana Kerajaan Perikatan Nasional dengan mudah, dengan gaya besarnya mengumumkan berjutaan ringgit untuk membina di saat rakyat susah. Membina dewan semua di sekitar daerah Pagu. Tak silap saya 30 juta lebih. Dan macam mana tersiar apabila Kerajaan Pimpinan Perikatan Nasional, rumah baru yang cantik lagi di Seri Perdana diubah suai, puluhan juta lagi terlibat. Bagaimana pesawat terbang negara ada pula banyak yang mereka lakukan. Apakah integriti itu di saat rakyat susah mereka berbelanja sebegitu? Jadi saudara Haspre Mesra Azmin ni kaki tabuk menebuk belakang. Saya nak cakap, kau bercakap baik-baik lah. Kau ingat rakyat boleh ditipu. Ini bukan zamannya rakyat mudah terpengaruh dan terpedaya oleh cerita-cerita dongeng yang anda lontarkan. Jadi ini saudara, sebab itu dalam agenda Bumi Hangus, rakyat dapat tahu bagaimana agenda pimpinan Perikatan Nasional. Mereka sebenarnya mau menghapuskan UMNO. Itu saja. Perlu kita ketahui bahawa PBM pada mulanya nak bekerjasama dengan UMNO melalui orang tengahnya kononnya sebagai pendamai, itu PAS. Jadi bila tak dapat, mereka mau menghancurkan segala-galanya. Jadi bagaimanapun kita jangan risau. Warga di Melaka jangan risau. Walaupun UMNO ini dihamun, dilontar dengan pelbagai fitnah, walaupun dituduh macam-macam, kita melihat waktu pilihan raya negeri yang lalu, PRU 14, begitu teruk UMNO kena. Tapi saudara, daripada 28 kerusi yang kita tandingi, UMNO masih menang dalam sekitar mana ada dalam PBM sokong ni dapat 13 kursi. Sedangkan saudara ini PBM yang disokong oleh Pakatan Harapan, disokong oleh DAP, disokong oleh PKR, disokong oleh Amanah dan sebagainya, dia cuma dapat 2 kursi je. PAS bertanding 24 kursi, satu pun tak menang saudara. Jadi ini realitinya. Jadi janganlah nak menipu rakyat Melaka. Jadi saya haraplah orang macam Syahidan Kasim, Anwar Musa dan yang sekatan kluster menteri ini, tak bolehlah mereka pejam mata dengan mendesak UMNO untuk menerima saja kerjasama dengan PBM. Dengan syarat-syarat kononnya ditetapkan pula oleh Tan Sri Muhyiddin. Ini UMNO bukan boleh diperbodohkan begitu saja. Itu belum ambil kira pengalaman UMNO yang telah dikencing oleh PBM, yang meletakkan calon bebas di kawasan kursi yang dipersetujui oleh UMNO dengan PBM waktu pertandingan pilihan raya negeri Sabah dulu. Jangan lupa, UMNO tak pernah lupa. Kita tak pernah lupa apa yang mereka lakukan pada kita. Bukan kita berdendam, tapi kita tak lupa orang dah tipu kita. Jadi janganlah kita nak terjun balik dalam lubang yang sama. Saya setuju, tapi bagaimanapun saya agak terkesan apabila portal berita media sosial Agenda Daily, cuma bila petang ini bila tengok gambar antara Presiden, Timbalan Presiden dan anak Presiden berjumpa, saya tak timbul tanda tanya. Sebab Agenda Daily melaporkan kononnya bahawa satu kem dalam UMNO yang tidak sehaluan dengan Datuk Seri Ahmad Zahid merancang untuk menolak keputusan Presiden UMNO yang enggan bekerjasama dengan PAS dan Bersatu dalam pilihan raya negeri Melaka. Ini laporan daripada portal Agenda Daily. Dia katanya Khamis ini mesyuarat Majlis Tinggi UMNO akan mengutamatkan sama ada bersedia berdepan pertandingan 3 penjuru ataupun bekerjasama dengan parti lain. Kabarnya Datuk Zahid akan mempromosikan mesyuarat Khamis ini sebelum beliau bertolak ke Jerman bagi menjalani rawatan sakit belakang, dan tentulah beliau akan terlepas dalam kempen pilihan raya negeri Melaka, memandangkan pasportnya dikembalikan bermula esok sehingga 21 November ini. Menurut laporan Agenda Daily, dia kata sumber memberitahu kem Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri sudah mencapai kesepakatan untuk meneruskan kerjasama dengan PAS dan Bersatu dalam PRN Melaka, sekaligus mengenepikan pendirian Datuk Seri Zahid sebelum ini. Saya nak bagi tahu, ini bukan pendirian Datuk Seri Zahid.
Kadang-kadang teman-teman saya ni mereka bila melaporkan, mereka tak tahu ke ini bukan kehendak Zahid Hamidi. Ini adalah kehendak ahli-ahli UMNO 145 bahagian daripada 191 bahagian. Ini juga adalah tuntutan dan keputusan Perhimpunan Agung UMNO 23 Mac 2021 yang lalu. Ini bukan kehendak Zahid Hamidi. Walaupun dia seorang belapang dada, tapi dia terikat sebagai presiden. Dia tak boleh memandai-mandai. Ini yang saya heran. Jadi bagaimanapun katanya terdapat kebimbangan. Rancangan Kem Ismail Sabri itu akan digagalkan oleh ahli mati UMNO yang diketahui berpihak pada Zahid dan berkeras untuk masih bertanding secara solo. Sebenarnya bukan bertanding secara solo. Kena jelas, kena faham. Solo itu perkataan saja, kita bertandinglah, kita masuk sendiri. Maksudnya kita tak mau kerjasama dengan PAS, tak mau bekerjasama dengan PBM. Kita tak ada masalah dengan PAS dalam muafakat nasional. Tetapi PAS memilih untuk bersama dengan PBM dalam Perikatan Nasional. Bukan kehendak kita. Ini kadang-kadang saya tak faham. Saudara. Jadi, kalau benar seperti apa yang dilaporkan oleh Jenderal Delhi, maka inilah natijah yang perlu difahami oleh warga UMNO. Sebenarnya, kononnya bahawa mereka akan langgar presiden. Keputusan presiden tak betul. Tak, sebenar-benar inilah keadaan saudara. Apabila seorang presiden itu tidak mempunyai kuasa. Beliau bukan Perdana Menteri. Jadi, yang punya kuasa tentulah Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Beliau punya cane and carrot. Artinya ada carrot, ada rotan. Jadi semua orang ikut cakap dia dan sebagainya. Bagi saya ini satu pemikiran yang jumut. Sebab warga UMNO dah tahu kalau Datuk Ismail Sabri bersama dengan pimpinan dalam Majlis Tinggi menolak kehendak akar umbi, saya yakin mereka juga akan ditolak dalam perhimpunan akan datang. Sebab itu, saya kata Sekretariat UMNO di Ibu Jabat di Anjung tingkat 38 kali ini perlu mendedahkan sebab ahli akar umbi 145 bahagian dan perwakilan di setiap yang hadir pada Perhimpunan Agung yang lalu, kita nak tahu siapa di kalangan ahli-ahli Majlis Tinggi yang tak bersetuju, yang menentang keputusan kita. Dan ini perlu didedahkan. Walaupun saya tahu bahawa mesyuarat Majlis Tinggi UMNO itu mestilah bersifatnya rahsia. Tapi yang ini kena menyentuh maruah kita. Maruah kita ahli UMNO di peringkat akar umbi. Maruah ahli-ahli UMNO yang menjadi perwakilan dalam Perhimpunan Agung UMNO 23 Mac 2021 yang membuat keputusan kita menolak PBM. Bila kita dah buat keputusan menolak ke PBM, mereka yang dari Majlis Tinggi yang tolak kehendak kita perlu kita tahu. Saya haraplah agar Sekretariat di tingkat 38 kali ini kena menyatakan, kalaupun tidak secara terbuka, tapi boleh dihantarlah. Anggaplah ini sebagai rahsia. Inilah pimpinan-pimpinan yang menolak kehendak ahli akar umbi. Sebab kita nak buat perhitungan dengan mereka. UMNO akan mengadakan pemilihan yang tak lama lagi. Sebab kita nak buat perhitungan. Kalau yang menolak itu siapa orang ini, mereka akan kita singkirkan. Sebab kita merasakan bahawa mereka dengan mudah menolak kehendak 145. Ingat saudara, dalam politik, majoriti menguasai minoriti. Betul lah kerajaan sekarang pun dah tunggang langgang. Kerajaan yang songsang. Tapi ini tidak boleh dilakukan dalam kepimpinan UMNO. 145 bahagian dah menetapkan kita tak nak kerjasama dengan PBM. Sebab kita tahu latar belakang PBM. Kenapa mereka masih lagi nak membuatkan keputusan ikut hati mereka? You nak buat kerja, buat IPO lah. Tapi jangan sekali-kali mencabar maruah dan juga kehendak ahli akar umbi. Bagi saya ini sudah melangkaui kepimpinan dalam parti. Sebab itu saya tuntut kali ini. Kalau benarlah ada mesyuarat Majlis Tinggi UMNO, kalau berlaku, kita nak tahu. Walaupun itu rahsia, tetapi ahli akar umbi 145 bahagian. Cari balik mana-mana bahagian itu. Mereka wajib diberitahu. Inilah orang-orang yang tidak mahu mengikut kehendak akar umbi. Inilah orang-orangnya yang tidak mahu mengikut kehendak Perhimpunan Agung UMNO. Saya tuntut. Sebab kita dah lama berdiam diri. Kita dah cakap sudah-sudahlah. Saya tak mahu lagi nak dengar bahawa mestilah berlapang dada, kita demi kebaikan. Kita dah cakap bahawa kita tidak mahu bekerjasama dengan PBM. Kalaulah mereka nak tarik sokongan pada Perdana Menteri, jangan lupa kehendak kita tuntutan UMNO dalam langkah Sheraton.
UMNO dah buat ketetapan, Presiden dah buat kenyataan bahawa kita nakkan pilihan raya pada bulan Ogos. Yang ini yang didalih-dalihkan oleh Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri waktu itu. Akhirnya berlaku penarikan sokongan daripada 15 ahli Parlimen UMNO. Jadi jangan lupa, anda nak jaga anda punya periuk nasi, itu hal anda. You want to protect yourself, is up to you. Tapi jangan sekali-kali mencabar maruah dan harga diri setiap perwakilan yang membuat ketetapan. Ini bukan kehendak saya. Ini bukan kehendak Zaid Hamidi. Ini bukan kehendak Datuk Mak Hassan. Ini bukan kehendak Datuk Ismail Sabri. Ini bukan kehendak Mahathir Khalid. Ini bukan kehendak Datuk Nordin Khalid. Ini kehendak 145 bahagian. Jangan sekali-kali anda mencabar maruah ahli UMNO di setiap bahagian. Saya marah kali ini bila saya dengar kenyataan bahawa Majlis Tinggi sekarang ini nak menentang ketetapan Presiden supaya ada lagi unjuran agar diadakan pilihan raya supaya UMNO masih bekerjasama dengan PBM dalam menghadapi RN Melaka. Brother, saya nak cakap kat you, saya menerima laporan ramai ahli-ahli UMNO yang menghubungi saya. Kalau ini berlaku, kalau UMNO masih nak bekerjasama dengan PBM, mereka nak gunting, nak potong keahlian UMNO. Mereka lebih rela meninggalkan parti daripada mempunyai pemimpin yang sebegitu bacol, yang tidak lagi mampu menahan ataupun menyantuni kehendak warga UMNO. Ini yang saya cakap terus terang, saya betul-betul marah hari ini saya. Sebab saya rasakan bahawa kita seolah mahu dipermainkan, diperbudak-budakkan. Hanya kerana mereka dilantik sebagai Majlis Tinggi. Betul kata Datuk Rahman Sulaiman, Datuk Rahman Bakar tadi. Bila mereka jatuh, mereka cari kita. Bila mereka ada di atas, mereka lupakan kita. Mereka mengikut kehendak hati mereka. Nanti bila mereka dah tie up, cari lagi kita. Cukuplah. Ahli-ahli Majlis Tinggi, saya nak bagi tahu pada anda. Dan saya minta, saya tuntut Sekretariat saya ahli UMNO. Saya juga hadir dalam Perhimpunan Agung. Saya juga menghadiri persidangan UMNO bahagian saya juga membuat sokongan supaya menarik kerjasama dengan PBM. Kami menuntut, siapakah di kalangan ahli Majlis Tinggi UMNO yang tidak mahu mengikut apa yang kita sarankan? Siapakah mereka yang menentang perutusan dan keputusan Presiden menyantuni kehendak ahli supaya kita memutuskan kerjasama dengan PBM? Kita minta tingkat 38 mesti mengeluarkan kenyataan. Siapa mereka ini? Sebab saya dah tak boleh bermasa lagi lah. Saya rasa tak boleh lah, tak boleh tahan dengan perangai mereka yang berada di anjung di tingkat 38 tu, seolah mereka saja yang hebat. Pemikiran mereka saja yang betul. Maka mereka membuat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Hei, ingat negara ini ikut kepala. Tak boleh lah, minta maaf saudara, saya nanti terlajar. Saya tak boleh. Saudara Zainal Abidin, hanya kerana menteri yang nak sangat bergabung, takut hilang jawatan. Kita tak pernah takut hilang jawatan, saudara. Membujur lalu melentang patah. Kita tuntut supaya kalau betul mereka tak tarik sokongan, adakan pilihan raya umum. Lagi cepat PBM dia mengudum. Lagi cepat UMNO berkuasa. Kena ada keyakinan lah. Hakul yakin. Dalam perjuangan, kalau tidak ada keyakinan, jadilah orang bacol. Kita bukanlah warga UMNO yang warga bacol. Kita menghadapi apa saja. Biar berdentum langit. Biar ombak datang menderu. Namun bahtera UMNO ini tetap kita kayuhkan. Kita tak perlu pernah tak dari dulu lagi. Bukan kita tak biasa kalah. Kita biasa kalah. UMNO biasa kehilangan kuasa. Tak ada masalah. Dengan baik kita serahkan. Dan rakyat dapat melihat. Kali ini rakyat dapat melihat cara kepimpinan UMNO macam mana. Tapi kalau mereka melihat cara UMNO ngungek ke depan, ke belakang, ke depan, belakang, ke atas, ke bawah, mereka juga hilang keyakinan pada UMNO. Anda lah akan menjadi penyumbang kepada kehancuran, iaitu defisit keyakinan rakyat pada UMNO. Warga UMNO di perangkat Kang Kombi dah bersedia. We are ever ready. Kerahkanlah saja. Datuk Seri Presiden, you must stay. Jangan tak khawatir dengan apa yang berlaku, yang cuba dilakukan. Kalau mereka nak lawan Datuk Seri Presiden, jangan risaulah. 145 daripada 191. Ini keadaannya. Saya harap agar Majlis Tinggi UMNO yang berusaha untuk menentang keputusan ataupun kenyataan Presiden untuk bertanding secara UMNO secara sendirian kali ini, jangan kita membacolkan diri kita. UMNO bukan parti yang begitu. Kena ingat, 145 bahagian dah buat keputusan 2 tahun dulu. 2 tahun dulu dah buat keputusan. Dan setahun, 23 Mac 2021, tanggal keramat, Perhimpunan Agung UMNO memutuskan tak ada lagi dengan PBM. Dah serik.
Tapi masa berlaku pilihan raya negeri Sabah, okey lagi. Dan bila dah kena sekali dekat Sabah, masih tak sedar diri juga. Bagi mereka yang melontarkan pandangan itu, mereka masih berada lagi di anjung kuasa. Jadi mereka inilah jadi kluster-kluster menteri. Anda sedap, rakyat yang menerima malu, ahli UMNO peringkat akar umbi yang menerima malu atas tindakan anda itu. Akhirnya orang kata UMNO ni cakap tak semua bikin. Cakap sembang saja, sembang kari UMNO ni. Jangan begitu saudara. Saya minta maaf lah kali ini. Saya agak garang saya hari ini sebab saya geram bila saya mendapat laporan daripada Agenda Daily mengatakan bahawa ada usaha sedang dilakukan. Pada hari Khamis nanti ada mesyuarat Majlis 3 UMNO, terdapat kumpulan tertentu sekarang ini cuba menghubungi dan berjumpa ini mengharapkan agar Datuk Ismail Sabri sebagai ketua, sebagai presiden, sebagai Perdana Menteri dapat mempengaruhi Majlis Tinggi. Brother, saya nak bagi tahu parti-parti, kerajaan-kerajaan, kita dah memisahkan antara parti-parti, antara kerajaan-kerajaan. Datuk Ismail Sabri pun kena sedar, beliau hanya naib presiden, dia bukan presiden. Dan tadi, tapi bagaimanapun saya bersyukurlah sebab tadi selepas saya melihat ada gambar pertemuan diadakan, nampaknya mesra lah. Mudah-mudahan beliau mereka iaitu presiden, timbalan presiden, naib presiden ni dapat menyantun semula segala keretakan, segala yang tercicir supaya diperbetulkan, disantuni. Sedar. Sama ada Datuk Zahid Hamidi ke, Tok Mat ke, Tok Mat selalu bercakap, UMNO ni jangan silap pulut aja. Datuk Zahid dah bila mengingatkan, UMNO ni jangan jadi gajah, masuk hutan ganting tu patah-patah. Cakap aja lebih. Datuk Ismail Sabri kena ingat bahawa beliau sebagai Perdana Menteri santunlah rakyat Malaysia, kita tak marah. You nak bagi bantu semua, tak ada masalah. You nakkan supaya negara ini Malaysia sebuah negara, sebuah keluarga besar. Okey, kita ikut. Tapi parti is parti. Datuk Seri Muhammad Khalid kena ingat, anda berada sebagai naib presiden. Jangan nak memandai-mandai, jangan nak tunjuk bahawa anda tu hebat daripada perwakilan. Datuk Khalid Nordin pun kena ingat, warga Johor, apa rasa perasaan warga Johor apabila UMNO ditumbangkan di Johor? Siapa yang menumbangkan kita? Alah, PBM. Takkan kita nak bersatu lagi? Enough is enough. Cukup. Jadi bagi saya mengharapkan agar Majlis Tinggi UMNO yang akan bermusyarat pada hari Khamis sebelum keberangkatan Datuk Seri Presiden ke Jerman membuat ketetapan. Jangan dengar cakap apik lempang ni. Jangan dengar cakap yang saya anggap inilah mereka itu antara golongan parasit-parasit yang membunuh UMNO. Dan lagi ni saya tengok pula satu kenyataan kenyataan dari Presiden PAS. Satu hal lagi ni. Ni dalam Ara Kadari. Dia kata PAS telah mengajak semua pihak menyertai muafakat nasional namun tidak berjaya dan akhirnya membuat keputusan untuk menubuhkan Perikatan Nasional. Dia mengaku bahawa dia menubuhkan Perikatan Nasional. Jadi kemudian berlaku pergolakan politik selepas itu sehingga menyebabkan tukar Perdana Menteri dari Tan Sri Muhyiddin kepada Ismail Sabri di bawah slogan Keluarga Malaysia. Jadi menurut kata Jadi kita jangan terjerat dengan slogan ini. Kita terus dengan PN, Islam memimpin. Kita Keluarga Malaysia tidak tahu sama ada Islam memimpin atau tidak. Jadi beliau sendiri pun ragu dengan kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi bagi saya, janganlah kita dihanyutkan dengan pemikiran-pemikiran bercelaru. Nah sekarang ni, saya tak tengok. Saya kata kalau jadi kita perlu majoriti lebih besar. Sekiranya digabungkan semua pengundi Islam dan diajak pengundi bukan Islam yang tidak ekstrim, terdapat kemungkinan untuk mendapat majoriti 2/3. Masih lagi mimpi. Tuan Guru Haji Hadi masih lagi bermimpi boleh dapat 2/3. Saya kena tengok, kena lihat. Tengok saudara ya. Waktu pilihan raya yang lalu, dalam pilihan raya lepas, PAS bertanding di 24 kawasan. Dia bertanding di Kuala Linggi. Okey? So PAS cuma dapat 941 undi. UMNO dapat 4,812. Kalaupun ada PKR cuma 3,440. Campur dengan PAS pun tidak mampu untuk menantang UMNO. Kemudian di Tanjung Bidara, PAS cuma dapat 1,500. Itu 15% saja. UMNO dapat 4,800. Di Air Limau, PAS dapat 1,187, itu 11%. UMNO dapat 4,704 undi. Di Lendu, jadi Cikgu Asyad dia dapat 1,163. UMNO dapat 4,016. Cuma di situ saya kata berhati-hati sebab calon PBM ada 3,386.
Sebab tu mereka mengatakan kalau campur PAS dengan PBM, maka dapatlah 4,500 lebih kurang undinya. Itu atas kertas mereka. Tapi mereka tidak melihat apa kehendak akar umbi. Begitu juga di Tabuh Naneng. PAS cuma dapat 1,111, iaitu 11%. Di Rembia, saudara, PKR dapat 6,773. PAS juga dapat 1,200. Di Gadik, ini kerana permasalahan tentang calon. Kalau calon itu calon Melayu, saya rasa UMNO boleh menang. Tapi sebab kita menurunkan calon daripada MIC, akhirnya DAP dapat 4,300, calon MIC dapat 4,085. PAS cuma dapat 1,865, itu 14%. Di Macap Jaya, PAS dapat 775, 6% saja, saudara. MCA, sebab ini juga tentang calon. MCA menurunkan UMNO meletakkan calon MCA dapat 4,200. Tapi waktu itu Pakatan Harapan meletakkan PKR, Jini Lim Siulin. Di sini letaknya calon. Kalau calon Melayu saya rasa boleh menang. Di Duran Tunggal, UMNO dapat 4,400. Calon daripada Parti UMNO 5,200. PAS cuma dapat 1,300. Betul lah kalau atas kertas tu, kalau PAS campur orang ni boleh menang, campur orang boleh menang. Tapi saya yakin akar umbi PAS tidak akan begitu sikapnya. Begitu juga dia dengan Asahan. Di Asahan, Haji Azlan Maidin calon PAS cuma dapat 9%. UMNO dapat 5,942. Itu melalui Datuk Ghaffar Atan. Calon PBM dapat 5,667. Memanglah kalau mereka kira PAS 1,365 campur 5,667, maka mereka dapat lebih kurang dalam 7,000. Bolehlah kalahkan UMNO. Itu perkiraan mereka. Tapi saya tidak yakin warga di Asahan begitu pemikirannya. Di Pantai Kundu, saudara, PAS cuma dapat 1,936, 12% saja. UMNO dapat 5,700. Memanglah kalau dia campur dengan calon amanah, amanah dapat 5,001. Walaupun UMNO menang, tapi jumlah undi yang kita dapat, amanah dapat 5,001 undi dan PAS dapat 1,900. Jadi kalau campur dua tu, dapatlah 6,000 lebih, dekat 7,000. Jadi apakah itu perkiraan mereka? Saya nampak jumutlah pemikirannya begitu. Ini atas kertas, saudara, ya. Paya Rumput, PAS dapat 6%. Kelebang, PAS dapat 11%. Penggalan Batu, PAS dapat 11%. Air Keruh, PAS dapat 10%. Bukit Katil, PAS dapat 9%. Air Molek, PAS dapat 17%. Di Duyung, PAS dapat 16%. Kerana masalah calon. Sebab UMNO menurunkan calon daripada MCA, tanding dengan DAP. Kemudian di Teluk Mas, PAS dapat 15%. UMNO dapat 6,000, PBM dapat 7,600. Jadi di sinilah mereka yakin. Kalau PAS campur dengan PBM adalah 10,000. Tumbanglah UMNO. Mereka yakin di situ. Saudara, kemudian di Bemban, PAS dapat 15%. MCA dapat 5,653, kalah kepada DAP 6,998. Jadi kalau PAS tak bertanding di situ, undi boleh dapat 7,000 lebih. Menanglah kita. Itu katanya mereka, saudara. Kemudian di RIM, PAS cuma dapat 9%. Banding dengan UMNO dapat 5,300. Di Serkam, saudara, UMNO dapat 6,000, PAS dapat 3,000, Amanah dapat 3,000. Mereka buat campuran begitulah atas kertas di Melimau. Di Melimau PAS dapat 9%. 1,200. UMNO dapat 5,200, Amanah dapat 5,160. Amanah itu parti musuh PAS. Dan akhir sekali di Sungai Rambai, UMNO dapat 5,088. PAS dapat 1,405 dan Parti Perubumi Bersatu 3,400. Kalau mereka mengatakan mereka boleh menang di Rambai, saya kata campur undi antara PAS dengan PBM 4,824 saja. 4,824, sedangkan UMNO 5,088 di Sungai Rambai. Jadi di situlah saya katakan bahawa UMNO ni bukan ditolak. Rakyat Melaka masih mahukan UMNO. Cuma yang mereka harapkan kehadiran kali ini biarlah pimpinan-pimpinan muda ataupun wajah-wajah baru dikemukakan dalam kepimpinan UMNO dan dalam menjadi calon kepada pilihan raya negeri di Melaka. Cuma sekali lagi saya katakan, saya beri peringatan,
bahawa Sekretariat UMNO di Ibu Pejabat mesti menyiarkan dan memberitahu siapakah di kalangan ahli Majlis Tinggi UMNO yang menentang kehendak 145 bahagian yang tidak mahu kerjasama dengan PBM, dan kehendak Perhimpunan Agung UMNO yang mahu kita memutuskan hubungan dengan PBM dan Perikatan Nasional. Please tolong nyatakan kalau benar ada perbincangan dalam Majlis Tinggi UMNO pada hari Khamis nanti. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.